Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Boycam Studio. Nak sembang pasal Liga Super, dah tak kek mana? Final Piala Malaysia pula, lambat lagi. Jadi, aku sembang pasal skuad kebangsaan je lah. Untuk video kali ni, aku nak bersembang mengenai 10 pemain yang sudah confirm akan ke Piala Asia 2024. Ini berdasarkan pemerhatianku sepanjang 13 game kita bermain pada tahun ni. Apa-apa pun, final decision terletak di tangan coach Kim Panggun. Kita pergi ke pemain yang pertama, iaitu Shihan Hazmi. Sudah pasti Shihan akan kekal menjadi penjaga gol utama untuk skuad kebangsaan. Sebab aku tak nampak ada pemain lain yang mampu cabar tempat Shihan ni. Malah Shihan telah bermain sebanyak 12 game pada tahun ni. Bolos 15 gol dan mengumpul 4 clean sheet. Dekat sini boleh nampak yang Shihan ni mendapat kepercayaan sepenuhnya oleh coach Kim Panggun. Cuma Shihan kena perbaiki sedikit lah kelemahan seperti decision making dan juga komunikasi bersama dengan bahagian pertahanan. Kedua, Matt Davis. Pemain yang sentiasa konsisten setiap kali bersama dengan skuad kebangsaan. Malah pihak lawan juga suka untuk melepasi kekebalan yang ditunjukkan oleh Matt Davis ni. Dan aku suka leadership yang ada pada dia ni. Penting sebenarnya untuk kita mempunyai pemain yang ada leadership di atas padang. Pada tahun ni, dia telah bermain sebanyak 8 game. 3 game dia dilantik sebagai kapten. Ketiga, Kobe Ong. Pemain yang bagi aku cukup penting untuk skuad kebangsaan. Malah tempat dia juga suka untuk dicabar oleh mana-mana pemain. Daniel Tim pun bergelut nak fight tempat dengan Kobe ni. Dekat sini kita boleh nampak lah betapa pentingnya Kobe ni bersama dengan skuad kebangsaan. Kita semua tahu kualiti yang ada pada dia ni. Cuma sejak akhir-akhir ni, dia nampak agak sedikit keletihan. Sampaikan bila dia dah naik ke atas, dia sedikit lambat lah untuk turun ke bawah untuk bantu defend. Pada tahun ni, dia telah bermain sebanyak 10 game. Skor 1 gol ketika menentang India dan menyumbang 1 assist. Keempat, Dion Kuls. Inilah dia, nadi utama kita di bahagian pertahanan. Malah Kuls ni juga mampu menjadi salah satu senjata kita untuk mendapatkan gol. Kita boleh nampak yang Kuls ni menjadi ancaman utama sewaktu bola set piece. Ini dibuktikan apabila dia berjaya untuk skor 3 gol melalui corner. 1 gol ketika menentang India dan 2 gol ketika menentang Kyrgyzstan. Bukan setakat bertahan, Mat Sejud juga mampu untuk skor gol. Tak lupa juga, sama macam Matt Davis, dia juga ada leadership di atas padang. Dalam 8 game dia bermain pada tahun ni, 5 kali dia dilantik sebagai kapten pasukan. Jadi, dua pemain ni, Matt dan Kuls adalah calon utama untuk menjadi kapten kita pada Piala Asia nanti. Kelima, Stuart Wilkin. Bagi aku, Wilkin ni dah mula slow-slow menjadi pilihan KPG di bahagian tengah. Walaupun kita tak banyak menggunakan bahagian tengah, tapi kita tak boleh nafikan impak Wilkin ni bersama dengan skuad kebangsaan. Dia mampu bermain di posisi DM dan juga CM, tapi aku lebih suka kalau dia bermain sebagai CM. Sebab kemampuan yang ada pada dia ni lebih sesuai untuk digunakan untuk membantu bahagian attacking. Malah dia juga ada ability untuk skor bola-bola jauh. Inilah dia salah satu kualiti yang ada pada Wilkin ni. Pada tahun ni, dia telah bermain sebanyak 10 game dan berjaya untuk skor 2 gol ketika menentang Singapura. Keenam, Endrick Dos Santos. Kalau ikutkan, kita tak banyak pemain yang mampu untuk menyuntik kreativiti di bahagian tengah. Akan tetapi, kita ada Dos Santos, pemain yang mempunyai vision yang cukup baik, passing yang cukup cantik. Kalau dia tak ada, boleh nampak yang bahagian tengah kita agak sedikit struggle. Tapi, bila dia masuk, kawasan middle third kita nampak lebih hidup. Jadi, penting pemain seperti Dos Santos ni untuk menambahkan sengat di bahagian middle third kita. Pada tahun ni, dia telah bermain sebanyak 9 game dan berjaya untuk menyumbang 1 assist. Ketujuh, Arif Aiman. Tonggak yang cukup penting di bahagian attacking kita. Pemain yang sentiasa menyusahkan bahagian pertahanan lawan. Kelincahan dan kelajuan yang ada pada Aiman ni umpama satu igawan buat pertahanan lawan. Tak cukup dengan tu, dia juga berjaya untuk menjadi missing goal untuk skuad kebangsaan apabila berjaya untuk menyumbang 6 gol dan 5 assist dalam 8 game pada tahun ni. Dekat sini, kita dah boleh nampak yang Aiman ni sudah cukup matang untuk bermain dengan skuad kebangsaan kita. Ke-8, Faisal Halim. Kita beruntung pada kali ni apabila kita mempunyai dua pemain sayap yang cukup berkualiti. Selain Aiman, kita juga ada Miki. Dua pemain sayap yang cukup lincah dan juga nadi utama di bahagian attacking. Sama seperti Aiman, Miki juga mampu untuk mengucak-kacirkan bahagian pertahanan lawan. Malah sumbangan Miki bersama dengan skuad kebangsaan juga cukup baik di mana dia berjaya untuk skor 6 gol dan menyumbang 4 assist dalam 13 game. Ini menjadikan Miki sebagai pemain yang bermain dalam semua perlawanan bersama dengan skuad kebangsaan pada tahun ni. Jadi boleh nampaklah betapa pentingnya Miki ni di mata coach Kim Panggun. Kesembilan, Akia Rashid.
Kita selalu sebut pasal Aiman, selalu sebut pasal Mickey, tapi jangan lupa juga kita ada satu lagi pemain sayap yang berkualiti, iaitu Akia. Kita boleh nampak setiap kali dia bermain dengan skuad kebangsaan, dia akan buat sehabis baik. Dekat sini kita ada 3 pemain yang bersedia untuk mengisi posisi di bahagian sayap. Tapi aku lebih suka Akia ni sebagai super sub sebab nampak lebih impak dia dekat situ. Dia masuk time opponent dah start pancit dan dekat situ dia pergi mengucak-kacirkan bahagian pertahanan lawan. Pada tahun ni, dia telah bermain sebanyak 9 game, skor 3 gol dan menyumbang 2 assist. Yang terakhir, Darren Lock. Inilah dia satu-satunya pure striker yang kita ada dalam skuad kebangsaan. Nampak yang kita betul-betul ketadusan pemain dekat posisi ni. Jadi sudah tentulah tempat Lock ni dijamin ke Piala Asia pada tahun depan. Tapi nasib baiklah Lock ni mempunyai minit permainan yang cukup bersama dengan Sabah. Jadi dapatlah dia bagi sedikit impak positif bersama dengan skuad kebangsaan. Pada tahun ni, dia telah bermain sebanyak 11 game, skor 3 gol dan menyumbang 1 assist. Jadi geng, itulah dia 10 pemain yang bagi aku sudah berjaya untuk lock tempat ke Piala Asia pada tahun depan. Ini cuma sekadar pandangan dan pemerhatian aku. Kalau anda semua ada pandangan masing-masing, macam biasa boleh komen dekat bawah. Jadi itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Peace.